Ustaz ada buka kamera Ustaz? Sebab macam tak nampak muka Ustaz. Okey. Ustaz, Sila. saya minta izin untuk mula boleh Ustaz? Ya, sila. Tafadhal. Okey, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Al-Fadil Ustaz selaku pensyarah bagi pengajian kita pada malam ini dan seterusnya. Kemudian kepada para asatizah, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan mengadakan pengajian kita lah. Bermulanya pengajian kita iaitu bagi kitab Safinah As-Solah. Baik, sedikit orang kata apa? Peringatan lah daripada pihak penganjur. Baik, yang pertama saya akan menerangkan tentang tentatif kita. Okey, jadi untuk malam ni yang pertama adalah mukadimah penganjur daripada kami. Kemudian kita akan teruskan kepada sesi pengajian terus dan kemudian akan ada sesi soal jawab. Baik, untuk malam ni sahaja akan ada mukadimah dan untuk malam-malam yang seterusnya kita tak ada mukadimah lah. Jadi untuk malam selepas ini insya-Allah lah kami akan teruskan serahkan majlis kepada Ustaz terus. Okey. Selaku penganjur majlis, kami juga ingin kata apa? Memberikan sedikit maklumat lah. Yang pertama berkenaan dengan Google Meet. Okey. Untuk pengetahuan lah, Google Meet ni hanya mampu menampung seramai 100 orang sahaja. Jadi kalau saya tengok dalam grup WhatsApp tu ada lebih kurang 400 orang. Jadi kami hanya mampu accept lah, terima yang awal yang termasuk. Tetapi jangan risau, kami akan sediakan rakaman. Rakaman tu nanti akan dimasukkan dalam YouTube dan boleh diakses lah oleh semua semua yang berminat untuk mengikuti lah pengajian ini. Okey, dan kami juga ada cadangan lah daripada kami. Untuk pengajian, kami mencadangkan kata apa, kalau soal jawab lah, untuk sesi soal jawab. Kami buka sesi soal jawab. Ini cuma cadangan daripada kami lah. Tapi kami ikut juga Ustaz. Kami cadangkan untuk sesi soal jawab adalah selepas pengajian Ustaz. Maksudnya nanti Ustaz mungkin akan syarahkan kitab dalam sejam ke 45 minit ke sejam. Kemudian selepas tu baru akan ada sesi soal jawab lah. Sebab pada pandangan kami kalau boleh tak nak mengganggu lah Ustaz sedang mensyarahkan kitab tu. Tapi apa pun kami juga ikut Ustaz lah macam mana. Cuma itu hanyalah cadangan sahaja daripada pihak kami. Okey, dan seterusnya untuk grup WhatsApp juga. Kami sediakan grup WhatsApp ni mungkin kalau ada siapa yang nak bertanyakan soalan ke ataupun nak berkongsikan apa-apa ilmu ke, kami membukalah kepada semua untuk berdiskusi dalam grup WhatsApp tu. Cuma kalau boleh elakkan perkara yang tidak berkaitan lah, supaya orang kata apa, memang grup WhatsApp tu hanyalah untuk kita diskusi lah berkenaan dengan kitab kita. Dan juga untuk link Google Meet ni kami terbuka kepada semua orang. Jadi bolehlah hebahkan Google Meet ni kepada sesiapa sahajalah. Semoga ianya menjadi amalan lah dan amalan kepada kita nanti insya-Allah. Baik. Untuk pengenalan Ustaz, saya rasa mungkin semua dah kenal dengan Ustaz. Ustaz pun aktif mengajar di masjid-masjid terutamanya di negeri Pahang. Jadi saya rasa tak nak mengambil masa yang lama. Jadi tanpa membuang masa saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan kuliah. Dipersilakan Ustaz. Nah. Bismillah. Ustaz Azri akan tentang PDF tu ke macam mana? Yang masa Melayu tu. Boleh Ustaz, insya-Allah. Okey. Bismillah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنويل التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis dan saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak menganjur sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi sedikit asas fardu ain bersama para sahabat dan pendengar sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini, bermula malam ini, kita akan memulakan satu kitab yang sangat penting dalam mazhab al-Imam Syafi'i, iaitu bernama Safinatus Salah. Ada orang bila dia tengok Safinatus Salah, lepas tu dia tengok pula yang mengajar tu salah, dia ingat kitab tu saya karang. Bukan, kitab ni bukan saya karang. Safinatus Salah maknanya ialah jambatan bahtera kepada sembahyang. Maknanya dalam tu dibincangkan tentang asas-asas kepada sembahyang dan juga asas-asas kepada kunci sembahyang, iaitu at-taharah. Adapun saya, ulama berbeza pandangan. Masa saya sekolah rendah dulu, orang aja dengan salah, dengan ta lagu tu. Maknanya sembahyang lah. Masuk sekolah menengah, orang ustaz saya aja dengan salah bil ha'. Jadi saya pilih antara kedua dia tu, yang lebih rajah ialah salah. Iaitu hak belakang. Walaupun bila tanya mak ayah saya, dia lebih kepada yang ta belakang. Salah, apa nama? Sembahyang tu lah. Tak. Tapi saya memilih salah. Kekal sampai hari ni lah. Bila tulis nama, saya tulis ha belakang salah, bukan salah. Kitab ini dikarang oleh As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita terus masuk kepada perbahasan kitab insya-Allah. Okey. Ada orang nak baca ke? Ataupun saya je baca? Tak apa, saya baca tak? Ada tak? Ustaz dia baca Ustaz. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu risalah. Dimulakan dengan basmalah. Ini biasalah. Atas alasan mengikut Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memulakan kitab beliau, iaitu Al-Quranul Karim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengikut Rasulullah bila menghantar surat kepada para pembesar, Nabi memulakan dengan Bismillah. Dan ada sebuah hadis, walaupun hadis itu ada perbincangan ulama yang menyebut kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta atau ajzam. Mana-mana perkara yang ada nilai pada sudut agama, kemudian tidak dimulakan perkara tersebut dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus. Terputus daripada apa? Terputus daripada barakah. Boleh jadi seseorang tu tak baca bismillah, mengajar dia, okey, macam biasa, cemerlang. Belajar pun dapat A semacam. Makan pun kenyang, menyandar. Faham tak? Jadi, apa yang terputusnya? Terputus barakah. Keberkatan tak ada. Walaupun pada sudut hissi tu nampak kenyang. Nampak berjaya. Keberkatan itu kurang. Jadi oleh yang demikian, dimulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian selepas tu Maulana Syekh menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Jadi Bismillah, Allah tu antara nama Allah lah. Allah ni banyak nama. Dan nama Allah ini tidak boleh sabit melainkan dengan nas yang jelas ataupun ijma' yang sahih.
daripada para ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bermakna segala puji hanya tertentu bagi Allah, iaitu Tuhan sekalian alam. Sekalian alam tu terjemah kepada alamin. Terjemah kepada alamin. Sebab dalam bahasa Arab, alam ialah seluruh makhluk. Daripada manusia, jin, malaikat, binatang-binatang yang melata. Itu kita sebut alam. Semua makhluk kita sebut alam. Kemudian Rabb itu bermakna Tuhan, Tuan. Maka terjemahan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ialah segala puji bagi Tuhan dan Tuan sekalian alam. Kemudian selepas dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah, maka musannif menduakan dengan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tengok dalam kitab Syarah Sulamul Munajah tu dia sebut wa ala alihi, alihi tu makna atba'ihi, pengikut. Jadi selawat dan salam ke atas pengikut baginda. Walaupun pengikut baginda tu usatan, orang yang berdosa. Dan juga selawat dan salam ke atas ashabihi, sahabat baginda. Apa makna sahabat? Ini bukan member kita ni. Ustaz, sahabat maknanya member, Ustaz. Member ni member Nabi lah, makna sahabat Nabi. Kalau tengok dalam ta'rifnya ialah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nubuwah mu'minan fi hali hayati kullin fil ardi. Ya. Setiap orang yang bertemu Nabi selepas daripada Nabi diangkat menjadi Rasul, bila bertemu tu pula dia beriman dengan Nabi. Tu. Itu kita panggil sahabat. Dan mesti disyaratkan bertemu tu waktu hidup di dunia. Jadi terkeluar daripadanya orang yang bertemu Nabi dalam mimpi. Dalam hadis yang lain menyebut siapa bertemu dengan Nabi dalam mimpi, itu Nabi sungguhlah, bukan orang lain. Syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tapi adakah bila bertemu dalam mimpi, orang yang bertemu dengan Nabi itu dianggap sebagai sahabat? Tidak. Sebab takrif sahabat ialah bertemu ketika mana di dunia. Walaupun sebentar. Walaupun ketika bertemu Nabi itu, kita dalam keadaan tidak mumayyiz. Oleh yang demikian, para ulama mengira seorang sahabat besar iaitu Muhammad bin Abi Bakr sebagai sahabat, walaupun beliau lahir sebelum wafatnya Nabi 3 bulan dan beberapa hari. Maksudnya umur ketika mana Nabi wafat, umur Sayyidina Muhammad bin Abi Bakr ini umurnya 3 bulan lebih begitu. Tapi kekal dianggap sebagai sahabat. Walaupun belum mumayyiz, ni confirm lah, belum mumayyiz 3 bulan baru. Tapi masih digelar sahabat. Tu. Boleh? Nah. Jadi selesai katanya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang tepat sayyidina, bukan sayyidina. Sayyidina hak kita main sama tu. Ada adik-beradik pada dam haji yang tu. Tu sayyidina. Macam yelah, kita nak marah pun tak boleh juga. Sahabat-sahabat kita masa PRU baru ni. Hatta sahabat saya pun ada doa, Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana syararana. Macam-macam bunyi keluar. Allahumma walli, salah dah. Sepatutnya Allahumma walli. Bukan ada ya belakang. Sebab kalau ya belakang tu kita perintah kepada satu zat yang perempuan. Kul, makanlah kamu wahai seorang lelaki. Kalau perempuan, kuli ataupun kuli, makanlah kamu wahai seorang wanita. Jadi sebahagiannya dia update di status doanya Allahumma walli, salah tu. Macam Allahumma salli, macam perintah tu kita suruh orang perempuan je selawat. Orang lelaki tak payah selawat. Allahumma salli. Tapi tak boleh nak marah dia jugalah. Dah dia tak mengaji ilmu bahasa Arab ni.
Jadi dia baca je lah, hak mana boleh dia baca tu. Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana syararana. Ya Allah. Tak ada masalah lah. Okey. Nah, kita bukan nak sebut PRU ni. Akan balah pula. Wah, dah balah ni. Buat lah balahnya PRU. Mana baca pula? Mana tadi? Jadi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad dan juga sahabatnya dan juga ahli keluarganya, pengikutnya sekaliannya. Okey, kemudian disebut apa bawah tu? Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadatain wa tasmimu qalbihi alaih. Terjemahannya, perkara pertama yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim adalah meyakini makna dari dua kalimah syahadah dan menetapkan hati pada keduanya. Itu terjemahan ringkas lah. Kita baca. Okey, awwalu ma yajibu ala kulli muslim. Perkara pertama yang wajib ke atas setiap muslim. Setiap muslim yang macam mana? Wajib perkara ini. Setiap muslim yang baligh dan berakal. Sebab selagi mana tidak baligh ataupun tidak berakal, dia tidak mukallaf. Bila tidak mukallaf, maka tidak dibebankan untuk i'tiqad itu dan i'tiqad ini. Laksanakan itu dan laksana ini. Tak. Maka kita sebut perkara pertama yang wajib ke atas muslim, iaitu muslim yang baligh dan berakal, sama ada lelaki ataupun perempuan. Untuk sah keislaman dia tu, dia mesti apa? I'tiqadu ma'na syahadataini wa tasmimu qalbih. Dia mesti i'tiqad dengan putus dalam hati dia akan makna dua syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkara pertama, iaitu kita kena i'tiqad dalam hati. Bukan sekadar lafaz. Sebab tu disebut oleh ulama, kalau seseorang tu sekadar sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebagai orang Islam, bila dengar orang kafir sebut lagu tu, kita hukum Muslim lah. Untuk hukum di dunia ni. Mana kawan tu kalau tak keluar zakat, kita boleh hambat dia. Kalau tak sembahyang, kita boleh denda dia. Kalau dia meninggal, kita tanam di kubur orang Islam. Tapi bila dia sekadar sebut guna mulut, tak, dalam hati yang tidak ada langsung rasa beriman dan menyerah kepada Allah Ta'ala, kita panggil munafik. Orang ni kalau mati bertemu Allah Ta'ala, bertemu dalam keadaan kufur. Boleh. Sebab itu, kalau ditahqiqkan lagi, orang yang beriman ni ialah orang yang percaya dalam hati, walaupun mulut tak sebut. Jadi mulut tak payah sebut, Ustaz, tak. Mulut kena sebut juga. Bila kita mampu untuk sebut dengan mulut, kita kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya mengikrarkan apa yang dalam hati, satu. Yang keduanya, untuk dilaksanakan ke atas kita semua hukum hakam Islam. Macam kita sebut tadi. Tak, maknanya kalau tak sembahyang Jumaat, pihak berkuasa boleh denda. Sampai masa zakat tak bayar, pihak yang berkuasa pun boleh denda. Nak masuk masjid, tengok IC Muslim, masuk, tak ada masalah, tak ada sebarang larangan. Begitu. Nak kahwin dengan orang Islam juga tidak ada masalah. Sebab apa? Dah mengucap tadi. Kalau tidak jadi masalah lah, dihalang sana sini. Jadi, perkara pertama yang wajib ke atas setiap Muslim yang baligh dan berakal untuk sah Islamnya ialah i'tiqad dengan putus makna dua syahadah dan tetap hati padanya. Itu. Boleh. Kemudian ulama sebut dalam masalah mengucap ni, dalam mazhab Syafi'i lah terutamanya, kita mesti kena sebut lafaz asyhadu. Tak boleh tukar dengan lafaz lain. A'lamu. Tak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, mana aku naik saksi. Dia tak boleh kita tukar dengan a'lamu, aku tahu.
Tak boleh. Ataupun atayaqan, aku yakin. Tak boleh. Mesti guna lafaz asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Okay, terus. Mana lagi tu? Oh, tak habis lagi tadi tu. Tu. Perkara pertama yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim adalah meyakini makna dari dua kalimah syahadah dan menetapkan hati padanya. Okay, kemudian Maulana Al-Musannif, pengarang kitab, membincangkan apakah makna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yang wajib kita iktiqad dan juga tetap hati padanya. Tadi saya sebut perkara pertama yang wajib kita laksanakan ialah percaya dan meyakini akan makna lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kita sebut asyhadatain. Okay, sekarang ni orang tanya apakah makna lafaz tersebut. Syekh pun datang dan menerangkan. Lalu Syekh berkata wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tu maksudnya apa? Makna dari kalimah asyhadu an la ilaha illallah adalah aku meyakini dan mengiktiqad dalam hati dan aku juga mengutarakan pada orang lain bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tu. Ada lagi makna yang seterusnya. Kita baca slow-slow satu persatu. Okey. Jadi makna asyhadu an la ilaha illallah ialah aku tahu dan aku yakin dengan hati aku. Dan aku beriktikad dengan hati aku dengan iktikad yang jazam, tanpa sebarang taraddud, tanpa sebarang syak padanya. Wa ubayyinu li ghairi, dan aku menerangkan kepada orang lain. Maksudnya ialah bukan mesti kita terang kepada orang lain. Saya orang lain duk terang, tak. Boleh jadi Muslim. Bukan itu maksud dia. Makna wa ubayyinu li ghairi maknanya apa? Aku mengikrarkan dengan lidah aku. Itu maksud dia. Bukan maknanya mesti kita menerangkan makna syahadah tu kepada orang lain untuk kita digelar Muslim, tak. Lepas tu apa makna dia? Memadai kita ikrar dengan lidah. Ikrar dengan lidah dengan kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sekira-kira lafaz kita tu didengari kalau ada orang duduk di sekeliling kita. Alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Yang di sana tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan benar-benar sembahan, tak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Terus wa annahu ghaniyyun amman siwah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengkayai oleh dia akan barang selain daripadanya. Maknanya Allah Taala tak perlu kepada makhluk lah. Muftaqirun ilaihi kullu ma adah. Dan makhluk pula selain daripada Allah pula yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekal wujud. Untuk meminta pertolongan dan sebagainya. Okey, itu tak ada masalah tu. Terus kita masuk muttasifun bikulli kamal, dan bersifat oleh Allah itu dengan semua sifat kesempurnaan. Ini kadang sebahagian tak faham, dia kata kita ni beriktikad Allah Ta'ala itu hanya mempunyai 20 sifat sahaja. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan lebih daripada 20. Sedangkan dia yang iktiraf kita, dia yang mengkritik kita, dia tak faham. Dalam Asy'ariyah, awal-awal lagi dibincangkan, Allah Ta'ala ni bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Bukan 20 je. Semua sifat kesempurnaan. Lepas tu yang pergi belajar 20 tu, tak belajar 21. Sebab itu, ada dalil secara khusus daripada Al-Quran dan Sunnah.
Kamu nak belajar 21 ke 31 ke 15 ke ikut kamu lah. Tapi kami ada ulama kami yang kaji, tengok dalil yang khusus yang menyifatkan Allah ni ada 20. Lepas tu sifat-sifat lain tu bukan ada juga dalam Quran ada, tapi dia masuk bawah 20 tu. Tu. Jadi Allah Ta'ala ni bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, bukan 20 saja. Mengaji 20 tu sebab yang lain termasuk di bawah 20 tu. Tu boleh. Okey. Kemudian disebut pula selepas itu munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah Ta'ala itu suci daripada setiap kekurangan. Suci daripada setiap kekurangan. Jadi kekurangan ni bagi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustahil. Sebab bila kurang ni dia perlu kepada orang lain. Macam kita lah kurang. Maka kita berhajat kepada orang lain untuk menyempurnakan kekurangan itu. Dan perkara itu mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala kurang, kemudian perlu pula kepada orang lain, zat lain untuk menyempurnakan dia. Perkara itu mustahil. Tak, kalau kurang-kurang ni, dia tak layak untuk jadi Tuhan. Sebab tu dalam kitab dia ada kisah menarik, diceritakan, dihikayatkan. Wallahualam sejauh mana kisah ini. Tak, tapi disebut dalam kitab apa dia? Asiyah. Tahu Asiyah siapa dia? Sitina Asiyah. Isteri Fir'aun. Ini bukan jiran kita. Kebetulan nama Asiyah. Tiba-tiba masuk diceritakan dalam kitab. Bukan. Mana tak? Asiyah kat sini maknanya isteri Fir'aun. Dia kata kepada suami dia, uridu minkal la'iba. Aku nak gerak denganmu petang ni. Nak main denganmu. Tak? Okay. Siapa-siapa di antara kita yang kalah, maka dia kena keluar daripada Al-Qasr, iaitu istana di dalam keadaan telanjang bulat. Maka Fir'aun pun menyahut seruan tersebut. Okey, bila mereka memulakan permainan tersebut, Fir'aun kalah. Tak? Maka Sitina Asiyah berkata kepada Fir'aun, kepada suami dia, Aufi bil ahdi wa kharuj uryanan. Tunaikan janji yang telah kamu terima dan keluar daripada kasar ini, iaitu istana ini dalam keadaan telanjang. Maka Fir'aun mengayu, Isfahi anni walaki khizanatu lu'lu'in. Maafkan aku dan bagi kamu harta permata dalam satu jumlah yang banyak lah. Jadi dia minta maaf daripada isteri dia Asiyah. Kemudian Asiyah membalas balik, kalau kamu ni betul Tuhan, maka kamu kena laksanakan janji yang telah kamu buat dan terima daripada aku. Sebab menunaikan janji ini termasuk di bawah sifat ketuhanan, kata Asiyah. Maka si Fir'aun ni pun tanggalkan pakaian dia, kemudian keluar ke luar istana. Bila mana dilihat oleh hamba-hamba perempuan, ataupun hamba-hamba perempuan, maka hamba-hamba ini asalnya beriman kepada Fir'aun, jadi kufur balik, jadi kafir balik. Sebab apa? Tengok buruknya rupa tubuh badan Fir'aun ni. Tak? Dan Asiyah ketika itu, hamba-hamba tadi itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak kena tengok rupa Fir'aun buruk dulu, barulah nak kufur dengan Fir'aun, kemudian beriman kepada Allah. Sedangkan sebelum tu Asiyah ni banyak kali dah bentangkan Islam kepada para hamba-hamba tadi. Itu ceritalah yang disebut dalam kitab. Okey. Jadi Allah Ta'ala ni munazzahun an kulli naqsin. Suci daripada setiap kekurangan. Wa ma khatara bil bal. Juga suci daripada setiap perkara yang bermain dalam bal. Bal mana hati kita, dalam akal kita. Jadi apa-apa yang terbayang dalam akal kita, ada kepala macam rimah ke, badan macam lembu ke, kaki macam itik ke. Apa-apa saja yang kita tergambar dalam kepala, itu kesan daripada apa yang kita tengok dekat muka bumi Allah Ta'ala ni. Kita tak boleh gambarkan dalam kepala satu benda yang totally lain langsung daripada apa yang kita tengok kat muka bumi ni. Tak? Walaupun benda tu memang tak ada kat dunia. Tapi bentuk dia tu, campur yang ni, campur yang tu, kepala yang ni, barulah terbentuknya satu bayangan yang kita bayangkan dalam kepala. Tak? Okey. Apa-apa saja kita bayang, itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab apa? Sebab yang kita bayang tu makhluk. Kita tak boleh bayang selain daripada makhluk. Yang kita terbayang itu ialah kumpulan-kumpulan makhluk yang telah kita tengok. Maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala menyerupai makhluk. Tu. Kemudian, kena berhenti dah. Tengok jam. Awal lagi tak? Tunggu sikit lagi. Tapi awak first dars ni kena sekejap je mukadimah. Tak boleh lama-lama. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Dan Allah Ta'ala ini tidak mengambil sahibatan. Sahibatan ni maknanya apa? Tidak mengambil isteri. Tidak dibantu oleh isteri. Itu makna agung dan kuasanya Allah Ta'ala. Sempurnanya Allah Ta'ala. Tak perlu kepada sebarang bantuan. Kita ni tak bila berjaya sikit orang sebut lah. Di sebalik kejayaan seorang lelaki, belakang tu ada seorang wanita yang hebat. Tapi jangan-jangan bila ada wanita berjaya, dia sebut di belakang tu ada seorang lelaki yang hebat. Tak ada. Dia nak puji wanita je. Lelaki ni jarang dapat pujian. Kesian jugalah jangan-jangan tak kepada kaum lelaki ni. Tapi tak ada arah lah. Itu sifat wanita. Boleh? Okey. Jadi Allah Ta'ala ni dia tidak ada sahibah, tidak ada isteri. Tidak ada pembantu baginya. Wala walada, juga tidak ada anak. Jadi Sayyiduna Isa alaihissalam bukan anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malah ianya nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, utusan daripada utusan Allah. Diciptakan oleh Allah tanpa ayah. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ibunya Maryam, Siti Maryam. Jadi Sayyidina Isa bukan anak, malah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebut wala yumathilu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan, dan tidak menyamai pada zatnya dan sifatnya dan perbuatannya akan satu zat yang lain. Ni kalau belajar tauhid lebih terperinci, dia akan terang lah. Kamu tasil, kamu fasil tu. Ala kulli hal, secara ringkasnya, Allah Ta'ala ni, dia tidak sama dengan zat yang lain. Maksudnya tidak ada zat yang lain sama dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, sifat. Tidak ada sifat lain yang sama dengan sifat Allah. Nama mungkin sama. Contoh kita penyayang, Allah Ta'ala penyayang. Tak. Tapi penyayang Allah tak seperti penyayang kita. Jadi nama je lah sama je. Tu. Dan kebanyakannya sifat tu memang lain langsung lah daripada makhluk ni. Contoh menghidupkan, mematikan. Itu tidak ada sifat tersebut pada kita. Wa af'alihi, dan perbuatan Allah juga berbeza dengan perbuatan makhluk. Itu secara ringkas lah. Kalau mengaji kitab Tauhid Sifat 20 tu, akan diterangkan kamu tasil, kamu fasil tu apa yang mustahil, apa yang diharuskan secara lebih mendalam. Okay, terus. Wa makna ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, bila dah bincang satu persatu, akhir sekali Syekh buat ringkasan. Jadi makna kepada bukan. Tadi Syekh terang tentang makna asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang ni Syekh nak terang makna anna Muhammadar Rasulullah, yang wajib kita i'tiqad dan percaya dengan hati yang jazam tadi. Dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ialah a'lamu, aku yakin dan aku percaya, wa a'taqidu, dan aku pegang dengan hati aku, dengan i'tiqad yang jazam, dengan pegangan yang putus, wa ubayyinu li ghairi, dan aku terangkan kepada orang lain dengan mana aku ikrarkan dengan lidah, sekira-kira aku berkata wa anna sayyidina Muhammadur Rasulullah. Anna sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi. Dan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maknanya ialah aku yakin dan aku percaya dan aku beriktikad dengan hati dan iktikad yang putus, dan aku menerangkan kepada orang lain
selain daripada aku, iaitu aku ikrarkan dengan lidah aku, sesungguhnya penghulu kami, ketua kami, Nabi Muhammad bin Abdullah, ialah Abdullah, ialah hamba Allah Subhanahu wa taala dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi ni diutuskan kepada seluruh makhluk, sama ada jin dan manusia. Sama ada jin dan juga manusia. Dan risalah baginda Nabi ini sampai ke hari kiamat. Kalau risalah Nabi dulu untuk satu kaum, habis kaum tu selesai. Lepas tu kaum lain, Nabi lain pula. Nabi Muhammad special diutuskan untuk kaum Quraisy ketika itu sehinggalah hari kiamat. Jadi menasahkan, memadamkan semua risalah yang ada sebelum itu. Walaupun risalah yang sama lah, iaitu Tauhidullah tu. Tapi sudut syariatnya lain. Jadi syariat kita memadamkan semua syariat-syariat Rasul-Rasul sebelum itu. Nah, Sadiqun fi kulli ma akhbara bih, yang mana Nabi itu benar pada setiap apa yang dia mengkhabarkan perkara tersebut kepada kita. Itu sifat Nabi. Walaupun pada perkara yang mubahat, perkara yang harus. Contoh Nabi sebut, aku dah makan, aku dah minum, ataupun si fulan datang pada waktu sekian. Semua itu benar. Walaupun tidak berkait dengan syarak lah tu. Aku makan, aku minum tu. Jadi tak pernah menipu langsung. Sama ada berkaitan dengan wahyu, ataupun perkara yang tidak berkaitan dengan wahyu, perkara dunia. Tak. Apa yang disebut oleh baginda Nabi, semua sekali benar. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiquh. Dan wajib ke atas setiap makhluk membenarkan Nabi. Tu. Wajib setiap makhluk, iaitu jin dan manusia, membenarkan Nabi dengan hati. Membenarkan dengan setiap apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan Qurannya, dengan kisah-kisah ataupun perihal hari kiamatnya, tentang nabi-nabi yang terdahulu, tak, sifat-sifat Allah yang dibawa oleh baginda Nabi. Itu semua tu kita sebut sebagai apa? Perkara-perkara yang wajib diimani dan kita percaya, tak, kerana apa? Ianya keluar daripada mulut baginda Nabi SAW. Wa mutaba'atuh, dan juga wajib ke atas kita mengikut Nabi pada sudut perbuatan, percakapan Nabi. Tak, tu kita kena ikut. Selagi mana tidak menjadi jibillah. Jibillah mana duduk Nabi, berdiri Nabi, berjalan Nabi, yang tu tak wajiblah kita ikut. Cara Nabi berjalan, Nabi duduk, tak wajib kita ikut. Walaupun ada para sahabat Nabi, bila terlalu sayang kepada Nabi, dan bila mana Nabi pernah lalu satu jalan, Nabi tunduk. Sebab waktu tu ada pokok, ada penghalang. Jadi sahabat Nabi ni sayang sangat kat Nabi, lalu tempat yang sama tunduk juga. Jadi dipersoal oleh sahabat yang lain. Pasal, kenapa kamu bila lalu tempat tu kamu tunduk, sedangkan tak ada apa-apa yang menghalang? Jadi sahabat tadi jawab, aku pada zaman Nabi dulu, aku tengok Nabi lalu tempat tu tunduk sebab ada penghalang. Jadi bila Nabi dah tak ada alaihi salatu wassalam, cintanya aku pada Nabi, aku buat perkara yang sama. Itu. Jadi itu para sahabat nak cinta sampai ke tahap lagu tu lah. Kita ni jauh sangatlah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab tu Syahri Jumaah, bila orang tanya dia, kalau Nabi datang, apa yang kamu nak buat? Dia tanya spontan kepada Syahri Jumaah. Maka Syahri Jumaah sebut, aku akan berselindung di balik-balik tiang-tiang Madinah, ataupun di balik-balik pokok-pokok kurma di Madinah. Dan aku tak berani pergi jumpa baginda Nabi, sebab kata Syekh Ali, orang yang dikurniakan boleh bersubah dengan Nabi, rapat dengan Nabi ni, orang yang kumal, maknanya orang yang sangat-sangat agung dan sangat-sangat sempurna. Hatinya sangat-sangat bersih, sehingga dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersubah dengan Nabi. Jadi aku tak sampai ke tahap lagu tu. Jadi kalau Nabi datang, aku tak pergi rapat, aku tengok jauh-jauh. Malu nak jumpa Nabi SAW. Tu. Itu tentara-tentara ulama besar lah. Kalau kita ni, ialah. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuh. Kemudian haram ke atas mereka menafikan ataupun takdzibuh. Takdzibuh ni mendustakan Nabi. Haram. Mana apa khabar yang Nabi bawa, berita yang Nabi bawa, haram kita mendustakan.
Wa mukhalafatuhu, juga haram kita bermukhalafah dengan arahan Nabi. Nabi suruh, kita tak buat. Nabi larang, kita pergi tinggal. Yang tu haram. Faman kadzabahu fahuwa zalimun kafir. Siapa-siapa yang mendustakan setiap apa yang Nabi bawa, maka dia tu zalim pada diri dia sendiri. Sebab apa zalim pada diri dia sendiri? Sebab dia akan diazab. Bukan Nabi diazab, dia akan diazab. Jadi dianggap sebagai zalim pada diri dia sendiri. Sebab dia buat satu perkara yang menyebabkan tubuh badan dia akan sakit nanti di akhirat kelak dengan siasaan. Dalam masa yang sama, bila dia mendustakan Nabi, dia tu kafirun, kafir. Tidak beriman lah. Wa man khalafahu fahuwa asin khasir. Siapa-siapa yang berbeza dan mukhalafah dengan apa yang Nabi suruh, walaupun haram, tapi fahuwa asin, dia hanya sekadar orang yang berdosa dan rugi, khasir. Berdosa dan rugi. Manakala Nabi suruh sesuatu, larang sembahyang dan sebagainya, Nabi larang sesuatu, kita buat juga, maka adakah jadi kafir? Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, buat dosa besar ke tidak menyebabkan seseorang itu jadi kafir, tapi berdosa, rugi. Tu kena taubat. Nah, وفقنا الله لكمال متابعته ورزقنا كمال التمسك بسنته وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته وتوفانا على ملته وحشرنا ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وجميع المسلمين آمين. Kemudian terjemahan yang terakhir ialah, kita baca kat sini. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, menjadikan kita berpegang teguh pada sunnah baginda Nabi SAW, menjadikan kita sebagai sebahagian dari orang-orang yang menghidupkan hukum hakam syariatnya, mati dengan menetapi agamanya dan berkumpul bersama kita SAW, kedua orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai dan semua orang Islam. Kabulkan ya Allah Subhanahu wa taala akan permintaan ini. Nah, selesai kat situ. Macam mana penganjur? Ada soalan tak? Kalau ada soalan, tengok soalan dulu. Sebab kalau kita masuk jadi panjang pula ni gayanya. Kami ikut Ustaz lah. Kalau Ustaz nak teruskan pun boleh. Ataupun kita berhenti dulu. Macam mana? Boleh insyaAllah Ustaz. Kena ambil sikit. Kami ikut Ustaz. Boleh je. Ya. Kita berhenti dulu lah kot. Sebab mukadimah ni tak boleh banyak sangat. Jadi selesai mukadimah, mengenai sedikit perbahasan ilmu tauhid. Jadi insyaAllah nanti kita masuk perbahasan mengenai syarat sah salat, kemudian perkara yang membatalkan salat, rukun-rukun salat dan sebagainya, insyaAllah satu persatu. Jadi dalam 9 kelas lagi sempatlah khatam, insyaAllah. Jadi mukadimah ni kita baca ringkas dulu lah, insyaAllah. Barakallahu fikum. Ustaz, boleh buka sesi soal jawab Ustaz? Boleh. Kalau ada soalan boleh tanya apa yang kita terang tadi. Okay. Siapa yang ada soalan boleh nak tanya verbal pun tak apa, masa lisan, ataupun kalau nak bertulis pun boleh, nanti saya bacakan lah. Baik, ada soalan tak? Siapa yang nak bertanya boleh terus buka mic. Dia biasa soalan fiqh yang banyak nanti. Terus Ustaz. Kalau berakidah ni kita membaca laju tadi, rasanya soalan pun tak berapa nak ada lah kot. Okey, itulah saya kira mungkin untuk kelas yang pertama ni tak ada soalan. Jadi untuk yang kelas pertama ni saya mengucapkan terima kasih lah kepada Ustaz kerana sudi menerima jemputan kami. Dan insyaAllah lah kita doakan semoga kita sama-sama dapat istiqamah lah sampai khatam. Sekejap je, 10 kelas je. Dan kita pun cuti bulan 12 ni. Jadi itulah, harap semua kita dapat istiqamah lah hadir dalam kelas, dan kita bersabarlah, bersabar dalam menuntut ilmu, insyaAllah.
Jadi soalan. Kalau ada soalan nanti, ya boleh bertanya di grup WhatsApp. InsyaAllah kami akan buka lah nanti. Boleh Ustaz? Kalau Ustaz nak jawab di WhatsApp boleh. InsyaAllah. Kita cuba jawab insyaAllah. Okey, baik. Okey, jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan juga kepada semua. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.